Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat semua. Baiklah, pada kali ini tujuan pembentangan kami adalah untuk membentangkan satu inovasi yang telah kami ciptakan sempena Kolopem Pemantapan Bahasa Melayu dan Pertandingan Inovasi anjuran IPG Campus Bahasa Melayu dengan kerjasama IPG Campus Gaya dan IPG Campus Tun Hussein On, dan kami daripada kumpulan Gubayu. Slide seterusnya. Berikut merupakan biodata ahli kumpulan beserta dengan foto ahli kumpulan kami yang terdiri daripada yang pertama Puan Latifah binti Muhammad, yang kedua Syarif Putra Haikal bin Syarif Albani iaitu saya sendiri, yang ketiga Saudara Muhammad Fazman bin Kennedy alias Junaidi, seterusnya Saudari Jacqueline Imelda anak Jijek, dan yang terakhir Saudari Vanessa Vin anak Airline. Baiklah, seterusnya kita terus kepada tajuk projek inovasi yang telah kami ciptakan, iaitu kad UK. Kad UK ini juga boleh dikenali sebagai kad UNO kata adjektif. Oleh kerana inovasi kami diinspirasikan oleh permainan kad UNO, maka U dalam UK merupakan singkatan kepada UNO, manakala KA dalam UK pula merupakan singkatan bagi aspek yang kami fokuskan, iaitu kata adjektif. Kad yang terdapat pada tajuk inovasi menunjukkan bahawa produk kami merupakan satu produk berbentuk permainan kad, dan corak permainannya tidak jauh beza daripada permainan UNO. Selain itu, kad tersebut juga mengandungi kata adjektif cara, waktu, perasaan dan panca indera. Tajuk inovasi kami sangat berkait rapat dengan subtema yang dipilih, iaitu kreativiti dan inovasi dalam pendidikan bahasa Melayu. Jadi dalam konteks ini, kami telah menggunakan daya kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai kad UNO untuk digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan. Namun, nama kad UNO, kad UK ini dipilih kerana nama tersebut yakini dapat menarik perhatian dan menyelah sekiranya produk ini dijual di pasaran. Dalam pada itu juga, para pendidik dan ibu bapa akan lebih tertarik dengan produk ini. Kemudian ia akan didedahkan kepada murid-murid atau anak-anak mereka untuk belajar tentang kata adjektif. Seterusnya, kita pergi pula kepada pengenalan ataupun latar belakang. Jadi seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, produk inovasi ini telah mengangkat subtema kreativiti dan inovasi dalam pendidikan bahasa Melayu yang mampu membantu kepada keberkesanan sesebuah proses dalam PDP. Dan inovasi ini telah diberi nama kad UK ataupun kad UNO kata adjektif. Jadi kad UK ini merupakan sebuah kaedah pembelajaran berfokuskan kepada kata adjektif yang dicipta bagi memudahkan dan mengukuhkan lagi pemahaman murid tentang jenis-jenis kata adjektif. Selain itu, inovasi ini juga dicipta berdasarkan satu masalah yang kami dapati, iaitu tentang masalah untuk memahami dan menggunakan kata adjektif yang berlaku dalam kalangan pelajar tahun 4. Dan penghasilan kad UK ini juga diinspirasikan oleh permainan kad UNO yang merupakan sebuah permainan yang tidak asing lagi dalam kalangan kanak-kanak dan golongan muda pada zaman kini. Selain itu, kaedah penggunaan kad UK ini juga mudah kerana kami juga ada menyediakan manual penggunaan yang boleh dijadikan sebagai rujukan oleh mereka yang hendak menggunakan kad ini. Di samping itu, spesifikasi warna-warna ini juga akan memudahkan murid untuk mengerti jenis-jenis kata adjektif. Kami juga ada menambahkan contoh ayat pada setiap kad di bahagian bawah supaya dapat memberikan satu gambaran kepada pengguna untuk menggunakan kata adjektif tersebut dalam bentuk ayat. Dan akhir sekali, produk kami ini adalah sangat fleksibel kerana boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Baiklah, aspek yang seterusnya akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara. Sekarang kita lihat kepada aspek rasional. Jadi rasional inovasi ini dicipta adalah untuk membantu menyelesaikan kekeliruan murid tentang jenis-jenis kata adjektif murid-murid menggunakan kata adjektif dengan tepat di dalam ayat. Produk ini sebenarnya dikhususkan untuk murid tahun 4 sekolah rendah dengan isi kandungannya adalah merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP Bahasa Melayu tahun 4, iaitu standard kandungannya 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajarannya SP iaitu 5.1.3 memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks iaitu cara, perasaan, panca indera dan waktu. Seterusnya,
Baiklah, kita lihat kepada strategi penyelesaian. Seperti kita tahu, sesebuah strategi penyelesaian sudah pasti berpunca daripada masalah yang dihadapi. Jadi dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi, kami telah bekerjasama dengan Sekolah Kebangsaan Sapok, SK Sapok, untuk menjalankan sebuah ujian pra. Ujian pra yang telah dijalankan adalah berupa lembaran kerja bagi mengenal pasti pemahaman murid tentang kata adjektif. Lembaran ujian pra tersebut mengandungi latihan pemahaman dan penggunaan kata adjektif. Latihan pemahaman melibatkan aktiviti pengelasan kata adjektif, iaitu sama ada kata adjektif cara, waktu, perasaan dan panca indera. Latihan penggunaan murid pula melibatkan aktiviti membina ayat menggunakan kata adjektif. Raja 1.0 telah memaparkan lembaran kerja yang kami hasilkan untuk digunakan dalam ujian pra. Seterusnya, Baiklah, jadual 1.0 dan 2.0 telah memaparkan data yang dikumpul setelah menjalani ujian pra ke atas 20 orang murid tahun 4 SK Sapok. Didapati lebih daripada separuh orang murid gagal menguasai bahagian A dan bahagian B bagi lembaran kerja berkenaan. Bagi bahagian A, rata-ratanya kurang daripada 10 orang murid yang menguasai pengelasan bagi kata adjektif cara, waktu, perasaan dan panca indera. Dapatan tersebut jelas menunjukkan bahawa mereka masih keliru dan dalam mengelaskan kata adjektif mengikut jenisnya. Hal yang sama juga dibuktikan bagi bahagian B, yakni kurang daripada 10 orang pelajar mampu membina ayat dengan gramatik dan sesuai mengikut konteks bagi setiap kata adjektif yang diberikan dalam soalan. Bersandarkan kepada dapatan ini, kami bersepakat untuk melaksanakan strategi penyelesaian dengan menghasilkan sebuah inovasi untuk membantu murid memahami dan menggunakan kata adjektif dengan betul. Lantaran itu, kad UK telah dicipta untuk menyelesaikan masalah ini. Seterusnya, Baiklah, penggunaan ini merupakan video penggunaan. Salam sejahtera semua, ini merupakan menu penggunaan kad UK ataupun kad UNO kata adjektif. Pertama, kad akan dikocokkan terlebih dahulu supaya kad dengan sama warna tidak akan terlonggok dengan satu sama yang lain. Seterusnya, setiap pemain akan menerima 7 keping kad untuk bermain. Kemudian, kad yang selebihnya akan diletakkan di atas meja. Kemudian, kad yang paling atas akan diletakkan atas meja sebagai permulaan permainan. Kad yang terdapat pada atas meja ialah kad berwarna biru dan kata adjektif waktu. Maka, pemain perlu meletakkan kad yang berwarna biru ataupun kad kata adjektif waktu. Yang seterusnya kita lihat berwarna biru juga, iaitu kad wild draw 2. Pemain di sebelahnya mesti mengambil 2 kad yang diterbalikkan di tengah meja. Selepas menarik kad tersebut, pemain berkenaan akan terlepas daripada giliran bermain. Kemudian pemain seterusnya pula akan melemparkan kad mengikut warna kad ada di tengah meja. Baiklah, di sini kita dapat lihat kad wild draw 4 telah dilemparkan, maka pemain di sebelahnya mesti mengambil 4 kad yang diterbalikkan di tengah meja. Selepas menarik kad tersebut, pemain berkenaan akan terlepas daripada giliran bermain. Kemudian pemain seterusnya pula akan melempar kad mengikut warna kad yang ditetapkan oleh pemain yang telah melemparkan kad wild draw 4. Maksudnya, sekiranya pemain seterusnya melemparkan kad berwarna merah, maka pemain berikutnya perlu melemparkan kad berwarna merah juga. Baiklah, seperti yang telah dipaparkan, kad tersebut merupakan kad reverse. Sekiranya pada awal permainan, katakan giliran pemain adalah mengikut arah jam, jadi arah permainan dapat diubah secara automatik menjadi lawan jam apabila mengeluarkan kad reverse ini. Maka pemain yang seterusnya perlu menggunakan kad yang berwarna merah juga, dan sekiranya pemain tiada kad, maka kad wild 4 boleh dilemparkan dan pemain seterusnya perlu mengambil 4 kad yang lebih. Baiklah, kad yang akan dilemparkan seterusnya adalah kad skip berwarna hijau. Ketika pemain menggunakan kad ini, pemain seterusnya akan dilangkau atau pemain berkenaan akan terlepas giliran bermain. Kemudian pemain yang seterusnya akan melemparkan kad berwarna hijau kerana kad skip tersebut ialah berwarna hijau. Sekian sahaja menu cara penggunaan kad UK. Sekian, terima kasih. Yang akan dibentangkan oleh ahli kemudahan yang lain. Silakan. Baiklah, kita akan teruskan kepada impak bagi inovasi kad UK ini. Pertama sekali, inovasi ini dikira amat menjimatkan masa kerana setelah murid-murid tahun 4 diuji menggunakan produk ini, mereka mampu memahami dan menggunakan 4 jenis kata adjektif yang difokuskan dengan lebih cepat berbanding daripada kaedah pengajaran tradisional. Oleh itu, produk ini boleh digunakan sebagai satu inisiatif untuk guru-guru mengajar topik yang ringan seperti kata adjektif khususnya, supaya murid-murid tidak tercicir sebelum mereka mempelajari topik yang lebih susah. Slide seterusnya. Baik, kita lihat pula impak dari segi penjimatan kos. Jadi di samping menjimatkan masa, produk ini sememangnya menjimatkan kos dalam penghasilannya kerana kos pembelanjaan yang ditelan hanyalah sebanyak RM33 Malaysia sahaja bagi penghasilan 6 unit produk.
seperti yang dipaparkan dalam jadual dan juga dikepilkan bukti resit pembayaran di sebelah kiri slide. Jadi dalam konteks ini, modal untuk menghasilkan seunit produk hanyalah sebanyak RM5.50 sahaja. Maka produk ini dapat dijual pada harga serendah RM6 sekiranya dikomersialkan. Lantaran itu ia bukan sekadar memberikan keuntungan kepada penjual, produk ini juga akan menjimatkan kos pembelanjaan bagi mereka yang menggunakannya. Oleh sebab tidak menelan bajet pembelanjaan yang terlalu tinggi untuk menghasilkan produk UKA ini, maka ia dapat dikomersialkan pada harga yang berpatutan, yakni guru-guru dan murid-murid dapat berjimat cermat daripada membeli buku-buku latihan dengan harga yang tinggi. Baiklah, slide seterusnya. Kad UKA ini juga dijamin mampu memberikan output sepenuhnya untuk meningkatkan produktiviti, kerana setelah memperkenalkan produk ini, kami melihat bahawa pembelajaran murid-murid tahun 4 SK Stapok yang diuji mengalami peningkatan yang positif. Maka di sini produk ini dikira berjaya menunjukkan kecekapan dan keberkesanannya dalam mencapai objektif penghasilan inovasi kami berlandaskan di SKP tahun 4. Seterusnya, baiklah, akhir sekali impak yang akan saya sentuh ialah berkenaan dengan produk ini juga mudah digunakan ataupun kita kenali sebagai user friendly, kerana permainan kad seperti ini tidak lagi asing bagi generasi dewasa kini. Malahan kad ini juga tidaklah terlalu besar sehingga memakan ruang dan juga tidak memerlukan sebarang akses kepada internet. Oleh itu ia juga amatlah mudah diguna dan dibawa ke mana-mana sahaja dan secara langsung dapat digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Baiklah, seterusnya pembentangan ini akan saya serahkan pada ahli kumpulan yang lain. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Rin atas pandangan yang begitu. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada impak yang seterusnya, iaitu sememangnya inovasi ini sebenarnya berimpak tinggi. Mengapa kami berkata ia berimpak tinggi? Kerana perkara ini jelas kerana inovasi ini mampu memberi kesan terhadap perkhidmatan pendidikan Malaysia, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun kita kenali sebagai KPM lah. Dengan kata mudahnya, yang berfokus kepada sekolah kebangsaan. Hal ini dibuktikan melalui ujian pos yang telah kami laksanakan terhadap 20 orang pelajar SK Stapok melalui lembaran kerja yang telah kami hasilkan. Jadi, melalui inovasi yang telah kami laksanakan, rata-rata pelajar mampu mencapai objektif pelajaran, iaitu memahami dan menggunakan kata, adjektif mengikut konteks yang sesuai dengan ayat tersebut. Baiklah, ini merupakan bukti lembaran kerja tersebut dilampirkan di bawah. Jadi, berdasarkan lembaran kerja ujian pos tersebut, rata-rata pelajar mampu menjawab segala ujian yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami terhadap responden-responden yang telah kami pilih. Baiklah, seterusnya, ini merupakan impak yang seterusnya, impak ujian pos tersebut ke atas 20 orang murid yang sama setelah produk kad UKA telah diperkenalkan. Jadi berdasarkan data lembaran kerja bahagian A dan bahagian B, corak soalannya adalah sama, namun berbeza set diberikan kepada mereka dan didapati bahawa lebih daripada separuh orang pelajar berjaya menguasai bahagian A dan bahagian B. Bahagian A rata-ratanya lebih daripada 10 orang murid yang menguasai pengelasan bagi kata adjektif cara, waktu dan panca indera. Malahan kesemua pelajar menguasai pengelasan bagi kata adjektif perasaan. Bagi bahagian B pula, lebih daripada 10 orang murid mampu membina ayat dengan gramatis dan sesuai mengikut konteks bagi setiap kata adjektif yang diberikan dalam soalan. Baiklah, seterusnya dari aspek peluasan ataupun komersial. Jadi produk inovasi kami ini diyakini mempunyai nilai komersial kerana produk kami ini diinspirasi daripada kad UNO yang sebenarnya tidak asing lagi lah bagi kita. Kad UNO ini telah dibuat sesuai dan dijadikan sebagai bahan baku mengajar yang berfokuskan kepada kemahiran memahami dan menggunakan kata adjektif. Bukan itu sahaja, inovasi ini dijangkakan mampu menarik minat pembeli, khususnya guru dan ibu bapa, untuk digunakan oleh murid-murid dan juga anak-anak di dalam rumah. Jadi murid-murid sasaran inovasi iaitu murid darjah 4 didapati sangat gemar untuk bermain. Oleh itu, bahan pelajaran yang mengaplikasikan permainan seperti produk kami akan membantu dalam memudahkan pemahaman murid tersebut dalam topik yang difokuskan, iaitu kata adjektif. Baiklah, seterusnya kad UKA sememangnya mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana didatangi dengan kotak yang direka khas dan mempunyai grafik dan warna yang menarik. Jadi kad UKA ini dihasilkan dengan pengaplikasian penggunaan warna yang menarik minat pembeli untuk membelinya. Produk ini juga dapat digunakan dalam masa yang sama kerana tidak mudah rosak.
Untuk pengetahuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kad UKA ini terdiri daripada 52 set kad berlamina yang sebenarnya kalis air dan tahan lama. Produk kami ini boleh digunakan oleh guru dan ibu bapa untuk digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada di sekolah maupun di rumah. Jadi kad UKA ini hanya perlu dibeli sekali sahaja dan boleh digunakan berkali-kali untuk meningkatkan pemahaman murid bagi pembelajaran kata adjektif. Baiklah, berikut merupakan foto-foto projek ataupun lakaran yang berkaitan dengan inovasi kami. Ya, jika dilihat pada gambar pertama, itu merupakan grafik kad sebelum dicetak. Gambar kedua, pemotongan kad setelah pencetakan. Yang ketiga, proses laminasi kad. Baiklah, seterusnya, ini merupakan perancangan ukuran kotak yang telah diubah sesuai oleh kumpulan kami. Kotak dihasilkan menggunakan cardboard dengan ukuran yang ditetapkan. Grafik kotak yang belum dicetak, dan akhir sekali gambar berkaitan dengan kotak yang telah siap kami laksanakan. Jadi itu merupakan sedikit sebanyak berkaitan foto-foto projek ataupun lakaran yang berkaitan dengan gambar tersebut. Baiklah, untuk rumusan saya akan serahkan kepada saudara Syarif, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara Fazman. Baiklah, kita terus kepada rumusan. Jadi secara ringkasnya, inovasi ini dapat membantu kepada kaedah pembelajaran dan pengajaran terhadap murid lah, kerana diselitkan sekali unsur permainan yang mampu menarik minat pelajar. Selain itu juga sebenarnya dengan kaedah dengan produk inovasi ini juga mampu menjadikan murid itu lebih mengingati dan memahami kata adjektif dalam jangka masa yang lebih panjang lah, sekiranya kita bandingkan dengan kaedah orang kata kaedah PDP yang lebih tradisional dan tidak begitu menarik perhatian dan menarik minat pelajar untuk mempelajarinya. Akhir sekali, kad UKA ini dapat dikomersialkan setelah ditambah baik agar mampu menyumbang lebih banyak manfaat ke arah membentuk adiwangsa negara yang mahir menggunakan kata adjektif untuk membina ayat yang dramatis. Baiklah, sekian sahaja pembentangan inovasi kami. Semoga ianya mampu memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.